Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mutakhir ini perbincangan pertikaian mengenai memorandum persefahaman atau MOU di antara kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dan pembangkang khususnya Pakatan Harapan dijadikan polemik dan ada yang memilih untuk membuat serangan bertubi-tubi. Dan oleh itu saya fikir ada kewajarannya untuk saya memberikan penjelasan. Pertama, konteks latar belakangnya adalah gesaan Bawah Duli Yang Maha Mulia Di-Pertuan Agong supaya politik kita itu lebih menekan kepada penyelesaian permasalahan yang berlaku sekarang, supaya tidak ada terlalu ganas pertelingkahannya yang mengakibatkan kezaliman, hukuman, pemenjaraan yang menjadi kelaziman sebelumnya setelah puluhan tahun dalam negara kita. Jadi kita jangan ketepikan ini, ya, bahawa politik itu diizinkan, perbezaan pendapat diharuskan, tetapi tidak semestinya perbezaan itu harus menjadi alasan untuk kita melakukan keganasan, kekejaman, kezaliman terhadap orang yang berbeza pandangan dengan kita. Kalau tidak, kita humbarkan prinsip demokrasi gitu dan bakul sampahkan. Ya, prinsip demokrasi itu menunjukkan kesediaan mendengar, berhujah walaupun kita mungkin berbeza. Sebab itu dalam mukadimahnya yang ditandatangani oleh Perdana Menteri dan pemimpin Pakatan Harapan ketika itu ditekankan, dan saya baca, ya, bahawa kerajaan dan Pakatan Harapan bersetuju tiada apa sekalipun yang terkandung di dalam memorandum persefahaman ini yang akan memberi kesan terhadap peranan, hak, tanggungjawab Pakatan Harapan untuk menyeimbang, mengawasi, meneliti dan memastikan kerajaan bertanggungjawab terhadap Parlimen, termasuk memastikan ketelusan, integriti, keberkesanan kerajaan dalam mengendalikan isu rakyat. Dan maknanya dalam isu COVID-19, kalau perlu kita serang, kita serang, kita kritik, kita kritik. Tetapi kalau ada yang disepakati, kita sokong, kita beri kerjasama. Dalam isu banjir, banyak hal yang saya serang, lembabnya nadma, lambatnya tindakan yang menyebabkan nyawa diragut, terkorban, dan barang-barang keperluan rakyat itu kehilangan kerana kesilapan awal. Tapi kita juga menyatakan penghargaan kepada tentera, polis, bomba dan puluhan ribu sukarelawan, ya, sama ada yang dipamerkan dalam media sosial ataupun yang bekerja dengan cara diam, yang saya lihat sendiri puluhan ribu, ya. Dan yang terkumpul oleh rakyat itu saya fikir mencecah puluhan juta ringgit dari pelbagai kalangan. Nah, ini saya sebut di Parlimen. Dan bila ada umpamanya singgungan sinis oleh Perdana Menteri terhadap kononnya ada orang pembangkang tidak bekerja, itu kita serang balas yang kuat, lebih kuat daripada orang-orang yang mengkritik memorandum persefahaman. Ini kadang-kadang lebih kelu ketimbang atau berbanding dengan sikap rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan. Itu pertama. Dan keduanya, sejak kita tanda tangani apa yang berlaku, saya sebut, pertama, jangan lupa tahun lalu dalam mengemukakan penyelesaian COVID-19, kita bersetuju selain daripada 65 bilion ringgit yang diluluskan, kita minta tambah 45 bilion ringgit lagi, ya, itu syarat kita, iaitu kerajaan mesti tambah 45 bilion ringgit untuk menambah kemudahan kesihatan untuk rakyat, ya. Kemudahan kesihatan bagi rakyat itu penting. Kalau orang atasan dan kaya, dia ada ruang untuk hospital swasta dan lain-lain. Untuk kesihatan awam itu sangat kritikal untuk bagi rakyat kebanyakannya.
Tapi dan ini kemudian kerajaan bersetuju, ya, menjadikan jumlah 110 bilion ringgit. Kemudian program atau langkah saringan yang lebih rapi yang kita cadangkan. Kemudian bantuan tunai. Ini semua dalam peraturan yang disepakati, yang ditandatangani. Ya, kita minta tambah 10 bilion ringgit. Ada yang tanya apakah kerajaan akan lakukan atau tidak. Itu boleh tanya sebagai bahan teori atau akademik atau laungan. Tapi kita dalam perjanjian itu yang dipersetujui dan mesti dilaksanakan. Jadi ada 10 bilion ringgit disalur kepada 11 juta penerima dalam separuh kedua tahun 2021, terutama golongan miskin B40. Jadi kalau yang menerima, betul menerimanya dari kerajaan, tapi ini di antara kesepakatan yang termeterai di antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Setelah ditandatangani, baru ini diluluskan. Baik. Kemudian ada lagi umpamanya untuk kemudahan bagi perusahaan kecil dan sederhana, beberapa program yang terlibat dalam PIK dan juga beberapa tindakan kecil lain. Saya tidak akan baca semuanya, ya. Tetapi yang lain itu apa yang ketara? Undi 18 memang diluluskan semasa kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi pelaksanaannya itu tidak ada ketegasan. Dan di memorandum ini ditetapkan, ya, yang memaksa itu adalah Pakatan Harapan. Mengatakan mesti diluluskan sebelum akhir tahun ini, tahun lalu, 2021. Maknanya kita boleh war-warkan dah lulus, tetapi pelaksanaannya tidak ada ketentuan, sehingga kita paksa mesti ada kesediaan untuk meluluskan Undi 18 pelaksanaannya awal tahun 2022. Dan kerana itu maka dilaksanakan, kerana untuk memeterai perjanjian atau persefahaman ini, mereka terpaksa beri perakuan. Dan ini telah pun terlaksana sekarang. Jadi orang yang heboh tahun 18 jangan lupa, tak mungkin terlaksana kalau tidak ada memorandum persefahaman ini. Ya. Kemudian soal undang-undang atau rancangan undang-undang anti lompat parti, ya, itu dalam transformasi pentadbiran itu yang pertama, ya. Dan semalam Menteri Kenaan telah memberi pengakuan, dan yang pertemuan saya dan pimpinan PH semalam dengan Perdana Menteri, ada pengakuan akan dibentang bulan Februari, dibahas bulan Mac dan diluluskan anti lompat parti yang menjadi di antara ketetapan. Dan ini bukan mudah, kerana kalau kita tak tanda tangan, yang lompat parti itu belah sana banyak. Lompat dari Keadilan, lompat dari Bersatu, lompat dari UMNO, ya. Jadi majoriti yang dalam kerajaan sekarang ini semua ahli-ahli lompat. Jadi kita menyatakan kalau mau ada memorandum persefahaman ini mesti laksanakan undang-undang anti lompat. Tapi tak boleh kita ke belakang, kan. Kalau ke belakang kan habislah yang lompat itu tadi. Jadi kita harus juga diiktiraf kejayaan kita dalam bidang ini. Tapi setengah orang salah faham, ya. Bukan kita kerajaan, ya. Perdana Menteri masih kekal, Jemaah Menteri masih kekal. Jadi kita hanya berikan beberapa perakuan yang boleh dipersetujui bersama, dan hal-hal yang penting ini disebut. Kemudian rang undang-undang yang menghadkan tempoh Perdana Menteri 10 tahun. Kalau cukup lah, saya kata. Kalau tengok kadang-kadang dia panjang-panjang sangat, dia orang Kedah kata haru biru jadinya, ya. Jadi kita tetapkan 10
tahun, dan semua berlaku. Saya tengok di Filipina, Indonesia, itu cukup kalau orang itu berwibawa. 10 tahun itu cukup untuk menunjukkan keupayaan, kemampuan mengurus kerajaan dan pentadbiran. Kemudian kita tengok umpamanya reform parlimen. Sekarang ada jatuh kuasa pilihan. Ada yang dipengusikan oleh pembangkang, ada yang dipengusikan oleh kerajaan, ahli parlimen kerajaan. Ini tidak pernah berlaku dalam sejarah parlimen kita. Bahawa ini berlaku sekarang dan berjalan lancar dengan penyertaan ahli parlimen lain dalam semua bidang. Jadi reform parlimen itu berlaku. Walaupun ada beberapa hal yang kita tidak bersetuju, ya, kena faham. Ini dalam memorandum persefahaman yang kita buat yang besar adalah mengiktiraf peranan pembangkang dan kerajaan dan mencari hal tuju. Ada hal umpamanya belanjawan, ya. Ada yang kata, oh, kita harus bangkang. Kita kata kalau ada perundingan dan kalau ada tajuk-tajuk besar dipersetujui, kita akan sokong. Kalau tidak dipersetujui, kita ada hak bantah. Dia tidak menyekat atau melarang, melainkan ia mematuhi semangat memorandum persefahaman. Ada hal-hal yang kita belum puas hati. Saya disebut untuk Sabah Sarawak terutamanya. Perjanjian MA 63. Lebih 60 tahun kita merdeka sama Sabah Sarawak. Ya. Percobaan demi percobaan. 2020 percobaan lagi. 2019 gagal. Tapi dengan memorandum persefahaman, dengan pengakuan tegas keadilan, DAP, amanah negeri itu, dan kemudian OPCO, barulah ini dibentang dan dipersetujui. Ya. Saya akui parti-parti dalam Perikatan Nasional, baik UMNO, PAS, Bersatu, GPS dan lain-lain juga memberikan dukungan. Tetapi jangan lupa, sepanjang pemerintahan Barisan Nasional sehingga sekarang belum ada percobaan serius untuk melaksanakan mengiktiraf perjanjian yang termetera di antara kerajaan perikatan masa itu di bawah Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj dengan Sabah dan Sarawak. Jadi ini yang kita capai. Jadi di antara perkara besar ini kita capai. Apa kita puas hati semua? Tidak. Apa kita puas hati dengan pelaksanaan ekonomi keseluruhannya, banjir, SPRM? Ya. Belum. Dan ini kita luahkan dengan kuat. Tapi katalah kita tidak ada memorandum, Uni 18 belum tentu berlaku. Saya tidak fikir akan berlaku. Jadi ada pilihan raya tahun ini tanpa penyertaan Undi 18. Apakah ada kemungkinan penambahan 45 bilion ringgit untuk rakyat? Tidak. Jadi saya fikir walaupun orang rakyat sebahagiannya, saya faham, tengah marah dan kesal, ya, tetapi harus akui bahawa politik kita tu harus kian matang. Ya. Kita bermusuh dalam politik, tapi ada ruang di mana kita boleh berunding dan bekerjasama yang tidak berlaku sebelumnya. Sebelumnya itu dia politik permusuhan, politik penderaan, ya, politik penjara. Saya faham. Setengah orang sebab itu dia pilih. Sebab itu sekarang ini umpamanya kalau rasuah dia pilih. Yang terkait dengan parti ini kena. Yang terkait yang dulu geng dia tak kena. Jadi ini bagi saya kewibawaan tidak ada. Kalau kita menentang rasuah, kita menentang rasuah. Tidak kira sebelah mana. Ya? Atau kita minta perubahan. Jadi saya, walaupun saya terima baik beberapa pandangan supaya kita lebih tegas, saya tidak tahu kalau kita tengok pendekatan kita masa belanjawan, masa banjir, itu sedaya upaya kita bangkitkan pandangan kita dengan tegas dan berani dan hadapi segala risiko yang mungkin. Pandora Papers, saya tak puas hati, betul, sebab kita keluarkan
beri pandangan. Tetapi yang melibatkan terlalu ramai orang, sebelah sana dan sebelah sini. Sebab itu yang menyuarakan bantahan pun terbatas. Sebab terlalu banyak orang besar dulu dan sekarang terkait. Masing-masing ratusan juta, bilion ringgit disimpan di luar dan tidak ada keupayaan bertindak. Ya, tunggulah insya-Allah bila kita ada keupayaan mengambil alih kekuasaan, hal ini tentu kita lebih tegas lagi. Sebab itu saya tegaskan umpamanya soal balak, hentikan sekarang moratorium pembalakan. Jangan bagi lesen pembalakan baru. Jangan fikir soal halal haram. Haram semua kalau melakukan fasad ataupun kerusakan di dunia, terutama yang menyentuh kepentingan rakyat di bawah. Saya ingin gesa sekali lagi Ketua Polis Negara dan Menteri Dalam Negeri untuk mencari jalan menenangkan suasana. Orang bantah di luar parlimen, nak masuk parlimen tak boleh. Yang dipertua larang. Kalau dulu dia boleh bawa sampai kedua wakil-wakil 19 orang masuk ke parlimen, kemudian kebukakan kepada menteri atau Perdana Menteri dan ketua pembangkang atau ahli parlimen. Ini tidak berlaku. Tetapi bila anak-anak muda masuk AMK baru-baru ini, dan baru juga Adam Adli yang nak bercadang untuk ada kehimpunan, itu terpaksa menghadapi tekanan. Saya fikir apa yang kami lalui 98-99 tu sudahlah, ya. Itu zaman kekejaman yang luar biasa, janganlah ulang, ya. Jadi saya kena tekanan ini tidak membantu. Anak muda kalau yang kental itu, ya kalau yang penakut jadi cabut lah, ya. Tetapi biasanya yang kental itu bersemangat, itu ugutan-ugutan ini perkara enteng, Pak, dia bilang. Jadi harus bagilah kelonggaran. Jadi saya harus tegaskan, bantah tindakan yang keras terhadap anak-anak terutamanya yang ingin menyuarakan pandangan mereka, isu sama ada isu SPRM atau isu harga barang atau isu penanganan banjir. Kebijaksanaan pimpinan adalah cuba menyantuni mereka, mendengar dan mana yang munasabah melaksanakan secara wajar. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.